Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama tak ketemu. Baik, pertama sekali sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, insya-Allah sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah. Pertama sekali kepada manusia yang paling agung, junjungan besar kita Nabi SAW. Seterusnya kepada para sahabat, ahli keluarga baginda, para tabi'in, kepada alim ulama, para ustaz, ustazah, kepada ibu bapa kita, kepada ahli keluarga kita, kepada isteri kita, kepada suami kita, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami. Ampunilah dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, pagi ini kami nak belajar ya Allah. Kau bukakanlah pintu hati kami supaya kami mudah faham, mudah terima apa yang kami pelajari hari ini ya Allah. Ya Allah, rendahkan hati kami. Kau sampaikanlah kami ke tempatmu Baitullah, dan kau mudah kami untuk jaga kaki ziarah Rasulullah SAW ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semua sihat Alhamdulillah. Baik, InsyaAllah pada siri kali ini kita sudah masuk siri yang keempat. Kita akan sama-sama belajar berkenaan tajuk sa'i umrah dan tahallul umrah. Kita masuk sekali. Jadi sebelum tu, siapa yang belum dapatkan nota baru ni boleh dapatkan. Yang pernah beli nota sebelum ni kita bagi percuma. Dan yang masih baru sampai, yang pertama kali sampai, bayarannya hanyalah RM10 saja untuk nota ni. Dan nota ni pun kita tak buat apa, kita beli balik nota yang baru. Jadi akan datang, kalau ada peserta baru yang datang, duit nota tu jugalah yang kita guna. Dan mudah-mudahan sebab dengan duit kita tu, kita pun dapat tempias pahala orang lain dapat buku ni. Baik, muslimin, muslimat, ayah ibu yang saya kasih sekalian, sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan tentang tawaf atau niat? Kecuali soalan sajad, jangan tanya saya lah. Itu lain tajuk lah. Kan jadi lain lagi, dipanggil cerita pula. Baru-baru ni ada yang tanya saya pasal sajad. Macam mana pi sajad ni? Kata macam mana, tanyalah mufti, ada yang lebih pakar. Kan? Kita pakar ada bab dia. Bukan semua kita pandai. Saya tak berani nak cakap tunjuk pandai. Sebab guru saya pernah pesan,
Ramai ustaz-ustaz, dia nak title ustaz, orang tanya semua dia nak jawab. Pantang orang tanya semua nak jawab. Yang tak tahu pun dia main bantai je. Kita jangan jadi macam tu lah. Kan ditanya, panas pula dia punya kipas dia. Duduk sikit. Dapat. Cuma apa yang kita boleh ambil lah daripada cerita Sajjad buat umrah saja. Pengajaran lah, kita ambil pengajaran lah. Kita nak urai dia tu, hukum dia macam mana. Kita tahu hukum dia tu satu, dari segi hukum fiqah dia tu sah. Tapi kita bukan pandang fiqah dia, kita pandang akidah. Kita pandang akhlak dia. Kita, kalau kita punya fiqah, solat kita betul ikut rukun, tetapi akhlak tak ada, tak jadi. Sebab Islam tu akhlak. Islam tu akhlak sebenarnya. Ilmu tinggi macam mana, adab tak ada, tak jalan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri sebut, antara ilmu orang yang berilmu dengan orang yang beradab, aku lebih pilih orang yang beradab, dia kata. Sebab tu belajar orang yang beradab ni, ulama dia belajar bab adab saja makan bertahun. Ilmu belajar sikit je, ilmu fiqh, ilmu tauhid dan sebagainya. Adab tu penting. Cuma apa yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah Sajjad, ingat balik tak, siri yang pertama saya ada sebut formula kejayaan umrah. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa? Dah lupa dah. Apa dia formula kejayaan umrah yang pertama? Kat nota ni tak ada. Nota lama. S, apa S? Sikap. Nampak tak? Sikap kita, kalau kita bawa sikap tak baik dekat sini, kita tak ubah, kita akan bawa perangai tak baik kat sana. Itu yang berlaku pada Sajjad. Sikap dia, sikap, akhlak dia. Kalau dia memang gaya wanita, sebelum pergi ke sana, sampai sana dia akan bawa. Kalau dia tak berubah daripada kampung, mana-mana tempat, formula inilah yang kita kaji. Memang inilah yang merosakkan ibadah. Kerana dia seorang, satu grup problem, dengan syarikat-syarikat problem. Sebab dia seorang. Sikap kita, akhlak. Kalau kita ada jenis panas baran, kita jenis nak kesedesaan, ustaz, hotel tak selesa lah ustaz, TV tak ada, rosak ni macam mana? Dia bising dengan TV dia. Kalau nak ada hotel kat TV, muat traders ada, saya boleh bawa kan. Tak payah jauh-jauh sampai naik kapal terbang. Saya pernah bawa satu jemaah Brunei tahun 12 bulan Disember 2018. Dekat Mekah, hotel dia TV tak ada, rosak. Bukan tak ada tapi rosak. Dia cakap, ustaz, bilik saya TV tak ada. Saya kata, iya ke? Minta maaf lah, nanti saya beritahu reception suruh betulkan. Dia kata, tak apalah ustaz, tak payah betulkan. Kalau ustaz betulkan, kalau ada TV lagi malas saya pergi masjid. Jadi ni TV tak ada, rajin sikit saya pergi masjid. Memang habis makan dia pergi masjid. Balik masjid nanti dia makan, dia rehat sekejap bilik, berapa jam, dia pergi masjid. Dia rajin pergi masjid. Kalau ada TV susah. Itu salah satu contoh. Sikap perangai kita. Pandang barang tak puas hati, lambat tunggu, marah. Kat KLA lambat, dia marah. Bas lambat datang, dia marah. Itu perangai. Nak tahu kawan kita punya perangai betul macam mana, bawa dia pergi umrah. Ni sekarang ni tak kenal. Tak kenal lagi ni. Dengan saya pun tuan-tuan tak kenal saya lagi. Nak tahu perangai kita macam mana, tengok kat Mekah nanti. Sebab tu orang yang balik umrah, mana-mana travel lah, kita akan jadi lebih rapat. Sebab kita dah kenal dia orang ni macam mana perangai. Haji-haji ke, pasir-pasir ke, tuan guru, ustaz tak ustaz. Pergi umrah kita tahu perangai dia macam mana sebenar. Perangai sebenar kita bawa pergi umrah. Sebab Rasulullah kata, kalau kita nak tahu seorang tu, bawa dia pergi musafir 3 hari. 3 hari bawa pergi musafir, kita akan tahu perangai dia. Ni umrah ni berapa lama? 12 hari. Lebih kita tahu perangai kita macam mana. Sebab tu hati-hati dengan sikap kita. Itulah yang berlaku pada Sajjad and the Gang. Dengan sikap dia tak ubah, dia jadi macam tu. Tu yang pertama kita nampak. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil adalah formula yang kedua, ilmu. Bila dia buat umrah dalam keadaan dia pakai telekong, kita tahu dia tak ada ilmu. Dia belajar dengan siapa? Ke dia tak belajar? Kita tahu dari segi ilmu sains dia memang lelaki. Walaupun dia dah buang kemaluan dia, saya dah buang kemaluan, saya dah tukar jantina. Engkau buang kemaluan, tetap engkau jantan.
Tetap dia takkan ubah, walaupun kita pakai makeup, walaupun dia dah renovate satu badan daripada hujung rambut hingga hujung kaki, tetap dia lelaki. Tetap dia lelaki. Ada ulama mengatakan kalau kita, orang yang funsa ni nak tahu macam mana kecenderungan dia tu ke arah lelaki perempuan, tengok tulang rusuk. Tengok tulang rusuk. Ada satu kitab saya baca dulu. Tengok tulang rusuk dia, kita boleh tahu dia tu lelaki perempuan. Tengok tulang rusuk. Jadi kalau dia tu lelaki, dan memang betul dia lelaki, dia lelaki dan dia buat umrah dalam pakaian telekung, pertama kena dam, dia tutup kepala. Yang kedua pakai pakaian berjahit. Itu dari segi hukum. Dari segi akidah, akhlak dia, dia tidak, hukum dia haram sebab menyerupai wanita. Kat sini pun haram, apatah lagi tempat barakah. Tempat tu dah memang barakah dah. Bukan kerana dia datang tempat tu jadi buruk, tak. Tempat tu tetap Allah pelihara. Tetapi perbuatan dia. Itu kenapa. Jadi kat situ dua formula yang kita boleh ambil pengajaran. Pertama, sikap kita kena betulkan. Yang kedua, kena ada ilmu. Belajar. Faham. Jangan hafal. Kena faham. Kalau hafal dia tak edit. Dia kena faham, betul-betul faham dengan ilmu. Tak perlu nak sibuk, nak kecam dia ke, nak kutuk-kutuk dia dalam Facebook, tak payahlah. Lebih baik kita ambil iktibar. Dia mungkin tu bahagian dia. Cuma apa yang kita boleh buat adalah doa, mudah-mudahan sebelum dia balik, tapi dah balik dah rasanya hari ni kan. Hari ni ke semalam dia balik. Dia balik 7 hari bulan semalam. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Itu je kita doakan. Kita tak boleh laknat dia. Haram kita laknat dia. Laknat engkau sajad kat sana, kena panah peting, tak boleh. Berdosa kita laknat orang. Tak boleh. Rasulullah dengan orang kafir pun tak laknat. Itu orang kafir. Ini dia masih Islam lagi, tak boleh laknat. Cuma kita boleh doakan dia. Dan nasib kita pun tak tahu macam mana. Ni kita nak pergi kan tak lama lagi. Nasib kita tak tahu macam mana. Apa bahagian kita, wallahualam. Sebab tu saya nasihat sebelum nak pergi ni, sekarang ni dah boleh start buat. Setiap malam sembahyang sunat taubat. Itu pertama, banyakkan sembahyang sunat taubat. Itu yang pertama. Yang kedua, minta Allah permudahkan. Jangan doa sendiri. Doa lah satu grup sekali. Ya Allah, permudahkanlah kami satu grup ni pergi umrah. Sebab kalau satu masalah, semua masalah. Semua masalah. Dari segi syarikat travel tu, Byte Travel bagus. Rekod dia bersih. Rekod dia bagus. Dan ada orang kata kenapa Mutawif tu tak bagi nasihat kat dia ke? Dia benar, ni sebenarnya di luar jangkaan. Saya kalau berada kat tempat dia pun, saya tak jangka yang dia akan pakai telekung. Di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Katakanlah kita buat rombongan pergi KL. Pergi Masjid Negara, pergi TV Hijrah ke, pergi Kelang ke, jalan shopping, pergi Putrajaya. Tiba-tiba grup kita ni ada seorang dia terjun bangunan. Tiba-tiba masa nak pergi dari sini dia okey. Sampai sana dia naik Masjid Negara tu, entah macam mana dia boleh panjat, dia bunuh diri. Nak kata salah siapa tu? Tiba-tiba. Perbuatan di luar jangkaan. Dan kita pun biasa kita bagi taklimat, jarang kita akan beritahu okey jemaah wanita kena jaga aurat, jemaah lelaki jangan pakai telekung Jarang keluar ayat macam tu. Sebab benda tu tak jangka dia akan buat benda tu. Tak jangka. Benda yang jangka, contoh kalau kata-kata okey nak pergi mana-mana kena bagi tahu kita. Tu boleh. Tu benda itu biasa jemaah pernah buat. Kalau nak pergi buat apa-apa kita bagi tahu kita. Jangan buat perkara ni, kita dah ada pengalaman sebelum ni. Jadi kita akan bagi nasihat by pengalaman. Tapi kalau kita dah kata jangan pakai telekung, itu tak pernah kita nak terfikir. Saya pun tak pernah bagi nasihat macam tu. Tiba-tiba jemaah wanita pakai songkok, pakai ihram. Nak salahkan siapa? Luar jangkaan. Sebab tu bagi kita, syarikat travel kita pun tak jangka yang dia akan pakai wanita. Kalau saya lah, saya akan sangka pertama apa yang kita harapkan adalah dia berubah. Yang kedua, mudah-mudahan asbab dia berubah tu syarikat kita akan jadi lebih baik. Wah, baguslah Al-Bait dibawa sajad, jadi berubah, terbaik Al-Bait. Mungkin harapan dia macam tu. Nama company dia lagi baik. Tapi bila dia buat benda di luar jangka, dia pun tak sangka. Okey, baik, dah. Stop cerita tentang dia. Kang, tajuk kita hari ini tajuk sajad, tak ada pasal-pasal. Baik, kita recap balik
tentang siri kita. Selamat datang saya ucapkan kepada yang baru pertama kali datang, nota dekat luar. Dan terima kasih kepada yang baru sampai. Okey, kita nak recap balik siri kita yang ketiga, iaitu tentang tawaf. Kita dah belajar tentang tawaf. Kejap saya buka. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk satu video ni. Mungkin orang Pak Izin ada yang kenal dia ni. Cik Ayub. Bulan 12 hari tu pergi. Pengalaman yang berada di tanah suci Mekah dan Madinah, memang saya rasa amat baik juga. Kenapa? Daripada awal-awal saya nak datang ke tanah Arabi, memang dia punya kekhidmatan memang saya amat merasa bangga. Dan pengalaman dia akan bawa kita berziarah dan terus kita masih tak faham yang nak ajar. Sebagai saya rasa saya bila kita dapat kursuskan yang baik, Ustaz Taufik, Ustaz Ismail, Ustaz Fadil, Ustaz Nabil. Alhamdulillah. Macam kita ada satu program yang kita kalau tegakkan ialah yang mulai setiap pagi. Macam mana Haji rasa program tu? Program tu memang amat baik. Kalau kita kadang-kadang kita tak berlaku, tapi kita sama-sama dapat melakukan secara berjemaah. Biasanya kita solat semua. Tapi bila kita dapat tinggi, kita dapat ramai malam tu buat kasihkan Rasulullah. Dan bila kita menghadap sah Kubat Kubah, lagi tak kita rasa lebih sayu. Kita mohon dengan Allah dan Kubat Kubah. Memang saya memang biasa akan rasa nangis. Kemudian Haji dan sebagai mendapat umrah mabrur bersama Haji. Terima kasih. Alhamdulillah kita berada di Arafah. Cawan. Pakai cawan. Dari masak, bagi cawan kuih tu. Ada cawan kan situ? Singki. Sikit. Ambil satu je bagi saya. Okey. Baik. Kenal Cik Ayub, orang Pak Zain? Tak kenal? Betul, SAJ. Dia pencin SAJ. Di bulan 12 dia pergi. Dia saya suka dia sebab kita buat kursus umrah bersiri ni 5 siri. Dia 5 siri itu dia datang 4 kali. Datang belajar dengan saya sebelum pergi. Dah lama dia jumpa saya, dia belajar. Habis dia datang lagi 4 kali baru dia pergi dengan saya. Itu satu yang pertama. Yang kedua ni dia lembut hati. Dia suka menangis. Dia memang jenis lembut hati sikit. Kita ada buat program Qiyamul Lail. Sebab tu kita buat program Qiyamul Lail. Bayangkan kita buat program Qiyamul Lail dekat depan Kaabah. Memang tu yang datang sayu. Kemudian kita ada buat program dekat Madinah juga. Kita ada buat. Baik, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Berkenaan tentang siri kita yang ketiga, iaitu tawaf umrah, kita dah belajar. Pertama, mula-mula kita belajar tentang cara ambil wuduk menggunakan botol. Nanti siapa yang baru sampai, saya akan boleh tengok dekat dalam YouTube Umrah Sinar. Bukan YouTube Umrah Sinar, saya ada upload dah cara berwuduk menggunakan botol. Kemudian kita juga dah belajar bagaimana cara memakaikan ihram. Itu pun boleh tengok dalam YouTube. Dan juga kita ada juga belajar tentang syarat sah tawaf. Ada berapa syarat sah tawaf? Ada 8. Yang pertama adalah kena suci daripada hadas besar dan kecil. Pakaian kita kena suci, badan kita kena suci, tempat tawaf kita kena suci. Kemudian hendaklah Kaabah di belah kiri kita. Tawaf dalam kawasan Kaabah, tak boleh di luar Kaabah. Dan ada beberapa lagi syarat-syarat sah yang kita dah belajar. Kemudian kita juga ada belajar perkara-perkara yang membatalkan tawaf. Itu kita belajar sedikit. Kat sini kalau boleh tengok, muka suratnya pun saya lupa nak letak. Boleh tengok bagian tawaf umrah ada berapa, ni boleh baca sendirilah. Beberapa kesilapan semasa tawaf, bau pusing, terkejar-kejar ikut mutawif,
nampak aurat lengan wanita. Wanita ni hati-hati sikit. Tawaf ni agak ketat sikit dia punya undang-undang dia. Tuan-tuan boleh baca sini. Ada perkara yang membatalkan tawaf, ada perkara yang makruh. Salah satu makruh makan minum. Sambil tawaf minum air zam-zam. Minum air zam-zam tu bagus. Air zam-zam tu bagus. Perbuatan minum ketika tawaf tu makruh hukum dia. Kemudian cakap kurang sopan tengah tawaf, dia berborak dengan kawan dia, itu pun makruh. Tengah berborak dia cerita pasal jawatan kuasa masjid, tak pasal-pasal pula. Dia sibuk dengan jawatan kuasa masjid dia kan. Jangan sibuk-sibuk cerita pasal sawit dan pasal getah dan naik harga macam-macam. Jangan cerita. Lebih baik kita berborak dengan Allah. Ya Allah, aku ada masalah, ya Allah, kau tolonglah aku nak selesaikan masalah ni. Lebih baik berbanding kita berborak dengan kawan-kawan kita. Kemudian baca doa secara nyaring, itu pun makruh. Bercakap guna telefon tengah tawaf, telefon. Aku tengah tawaf ni. Kejap. Kan lampu hijau kau tunggu aku kat lampu hijau. Makruh kau ni. Baik. Bercakap menggunakan telefon. Cubaan 1, 2, 3. Rasa tak payah pakai ni lah. Okey. Kemudian lari anak dalam setiap pusingan. Pusingan tawaf ada 7. Yang Rasulullah buat tawaf yang pertama, kedua, ketiga sahaja lari anak. Itu sunat. Tapi kalau kita setiap 7 kita pusing, makruh hukum dia. Makruh. Tapi kat sana masa kita tawaf memang tengah jam, susah nak lari anak. Memang susah. Kaki kita pijak kaki kawan ni pijak kaki kita, susah. Memang tak susah nak berlari. Dan tahan kentut. Tengah tawaf dia tahan sampai menggigil. Itu makruh hukum dia. Sama ada tengah tawaf ke, tengah sembahyang ke, tahan air kencing ke, tahan berak ke kentut sampai menggigil tubuh badan, itu hukum dia makruh hukum dia. Baik, ni sini kemudian jumpa muka surat dia ni. Nombor tak adalah. Aurat lelaki, ni boleh baca sendirilah. Aurat lelaki wanita ni boleh faham ni. Baca kita boleh faham. Nanti kalau ada yang tak faham boleh beritahu saya. Okey, kemudian kita juga ada dalam nota ni tempat-tempat mustajab doa. Boleh tengok. Sepanjang tawaf di Baitullah tu tempat mustajab. Multazam, dalam Kaabah, Telaga Zamzam, Hijr Ismail, Bukit Safa, Bukit Marwah, ni antara hotspot tempat hotspot mustajab doa. Okey. Okey, pakaian ihram lelaki, wanita pun sini ada dalam ni ceritakan. Selipar lelaki, tengok ni, selipar macam ni jangan ambil, jangan pakai. Lelaki kena menampakkan jari kaki dan tumit. Tak boleh tak nampak walaupun sebatang jari. Dia kena nampak semua. Atau senang kata pakai slipper Jepun. Tu jalan selamat lah. Play safe, pakai slipper Jepun je. Okey, baik. Ada soalan nak tanya sebelum kita teruskan? Batal. Okey. Okey. Betul. Okey, baik. Akak ni tanya, kalau semasa kita tengah tawaf, di tengah-tengah mungkin kita ada kat Ismail ke, kat Rukun Yamani ke, dekat mana-mana bahagian, tiba-tiba kita batal wuduk. Kemudian kita keluar daripada kawasan tersebut, katalah kita berada di Hijr Ismail. Kemudian kita keluar, ambil wuduk, kemudian kita nak masuk balik, dekat mana kita nak mula? Adakah nak start daripada Hajar Aswad ataupun start dekat Hijr Ismail? Boleh. Barisan ketiga. Tak apa. Boleh. Dekat dataran tu kan dia ada saf tempat sembahyang, saf 1, saf 2, saf 3. Dia di mana-mana. Di saf tu tak dikira. Dia kira kita ni berada dia belah sini ke sini. Dia tak kira saf. Dia tak kira. So kalau katalah kita batal wuduk,
kita nak masuk balik, boleh kita patah balik kalau kita ingat dekat mana kita keluar, dekat mana start kita tukar niat. Tengah tawaf kita start tukar niat, dah terkentut, time tu kita tukar niat nak kena keluar. Start mana? Kalau kita ingat, okey, kita boleh mula kat situ. Dan di dalam muzakarah kebangsaan kata, kalau kita berada, katalah ni Kaabah ni. Katalah ini Kaabah, kita berada kat sini. Katalah kita dah keluar kat sini, ambil wuduk, patah balik, kena undur 3 langkah. 3 langkah. Tawaf undur nama dia. 3 langkah. Atau kalau kata was-was, ambil start bucu sini pula. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Ada 4. Sini Ismail. Katalah tengah Ismail ni kita batal kat sini. Play safe, ambil start sini. Bucu dia. Kalau nak play safe. Tapi kalau betul-betul kuat ingatan, tahu kat mana kita berhenti, ambillah barangan sini. Tapi kalau dah lupa sangat, ambil start mula-mula. Tu lebih baik. Lebih utama dia ambil start. Tapi kalau kita dah sampai rukun Yamani, berapa langkah lagi nak sampai, terkentut. Memang tak boleh nak kontrol lah tu. Dah habis kontrol. Terkentut, kalau nak patah balik, macam bercinta juga nak patah balik ke Hajar Aswad. Ambil lah lepas start rukun Yamani. Sebab tu betul wuduk kena sentiasa bawa. Sama ada kita buat umrah ataupun tak buat umrah, betul wuduk kena sentiasa standby. Kena ada. Okey? Okey. Okey. Untuk bagi jemaah wanita yang nak ambil wuduk, macam mana cara dia nak ambil wuduk? Di mana tempat dia? Cari tempat yang mahram tak nampak. Yang lelaki, yang ajnabi tak nampak dia. Atau carilah, dia ada kawasan situ. Dia kadang-kadang perempuan dah bersepah-sepah. Mana-mana tempat, bagus kalau cari tempat saf wanita. Nak cari saf wanita pun kadang-kadang dekat saf wanita tu pun ada lelaki, susah nak kata. Kena pandai cari pot, tempat, ajak kawan-kawan. Nasihat saya kalau jemaah wanita kalau nak keluar, ajak kawan, seorang. Minta teman. Minta teman, jangan seorang-seorang. Nanti berpisah kan pening. Jadi bawa kawan-kawan, kepung, ambil wuduk. Kalau boleh. Kalau tak memang kena cari. Kena carilah juga tempat dekat mana kawasan wanita yang tersembunyi. Baik, lagi? Okey. Ada soalan? Haji? Ada soalan nak tanya? Tak ada Kalau tak ada, kita terus ke tajuk kita seterusnya, bab sa'i umrah. Boleh? Alhamdulillah. Kita pergi ke sa'i umrah. Okey, baik. Muslimat yang saya kasih sekalian. Baik. Sa'i umrah. Apa yang dimaksudkan sa'i umrah? Sa'i umrah bermaksud ulang alik dari Safa ke Marwah 7 kali. Pusingan dengan syarat-syarat dia. Itu maksudnya Safa sa'i. Ulang alik. Okey, saya bagi tahu dia punya flow dia. Selepas kita buat tawaf umrah, kita akan pergi untuk solat. Kita akan keluar kawasan dataran tu, kita akan solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf 2 rakaat. Niat dia sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita rakaat yang pertama baca Fatihah dengan surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua kita baca surah Fatihah dengan surah Ikhlas. Tak apa surah Ikhlas, baca Qul Huwallah pun boleh, tak ada masalah. Sama je, tak ada masalah. Jangan stres sangat. Kita relax-relax je pagi ni. Baik. Lepas habis main sunat tawaf, biasanya saya lah ni, saya bagi pengalaman saya. Saya akan bagi masa lebih kurang 15 minit ke 20 minit untuk sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat hajat. Mungkin ada yang nak bergambar dengan suami isteri dan sebagainya. Mungkin boleh kat situ. Selepas kita selesai tawaf. Habis selepas kita buat solat sunat sebagainya, kita akan berjalan terus pergi menuju ke sa'i. Dalam perjalanan ke sa'i, kita akan tempuh satu tempat ada air zam-zam. Kita akan minum air zam-zam dahulu. Minum air zam-zam, tu sunat hukum dia lepas tawaf. Sebab kita penat, haus. Kita penat bergerak daripada hotel sebenarnya.
Jalan daripada hotel sampai ke masjid, sampai dataran. Dataran tu panjang lagi jalan dia sampai pintu masjid. Daripada pintu masjid nak ke dataran Kaabah tu jauh lagi jalan dia, jauh. Lepas tu tawaf, kita haus, kita penat. Jadi kita minum air dulu, minum air Zam-Zam. Nanti saya akan ajarlah cara minum air Zam-Zam. Sama je. Sunat, ada pendapat katakan sunat berdiri, ada kata sunat duduk. Tapi yang wallahualam, boleh, nak berdiri boleh, nak duduk boleh. Tapi baru duduklah. Minum duduk ngadap Kaabah, ngadap Kaabah. Baik. Lepas minum air Zam-Zam, barulah kita akan jalan menuju ke kawasan sa'i. Sampai ke sa'i, kita akan terus ke bahagian sofa. Katalah sini sofa. Tiang ni sofa, tiang ni marwah. Kaabah kat mana? Kaabah kat belah sana. Jadi bila kita masuk pintu ke sini, sofa kita akan belah kanan. Bila kita masuk ke bahagian sofa, di belah kanan. Di sana ada signboard. Dan sana ada signboard, senang kita nak cari. Dan sofa ni dia dekat dengan lampu hijau. Sofa dekat dengan lampu hijau. Banyak tanda-tanda sofa ni. Satunya lagi, sofa tak ada tempat orang tahlul, gunting rambut. Dekat marwah ada kawasan tempat orang gunting rambut. Jangan kita tahlul kat sini, kat sofa. Tak dibuatnya orang. Kita kena tahlul kat belah sana marwah. Baik. Sampai kat situ, sa'i dia ada beberapa syarat sah, sama seperti tawaf. Apa maksud syarat sah? Kalau kita langgar syarat sah tu, lawannya tak sah. Sah, lawannya tak sah. Ada berapa syarat sah sa'i? Ada 6. Yang pertama, dilakukan selepas tawaf rukun umrah ataupun sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Apa maksudnya dah masuk waktu? Kita kena yakin yang tawaf kita tadi itu settle. Kita kena yakin. Kalau ragu-ragu, jangan pergi dekat sa'i. Apa sebab? Kita balik semula pada rukun umrah yang kelima tertib. Maknanya kalau tawaf tak selesai, jangan gatal pergi tempat sa'i. Jangan ngada nak pergi tempat sa'i. Walaupun kita ada problem, jangan nak ikut kawan. Pergi sa'i, dia pun nak ikut pergi sa'i. Kawan tu selesai, kita tak selesai, kita nak ikut dia. Sa'i kita tak dikira, tak sah. Biasa saya akan buat postmortem. Kita akan buat postmortem. Kita akan ingat balik. Selepas tawaf, kita akan beritahu jemaah. Okey jemaah, tadi siapa yang ada masalah dengan tawaf tadi? Mungkin ada kata, bau saya ustaz, tadi saya ada tergalih bau sekejap, tapi saya cepat-cepat betulkan. Itu tak apa, tak batal. Kalau sengaja, tak boleh. Ustaz, tadi saya ada pegang Kaabah sekejap. Pegang Kaabah, batal. Haji kena batal balik, kena buat tawaf yang keberapa kita pegang Kaabah. Katalah tawaf yang kelima kita pegang Kaabah. Maknanya tawaf yang ke-6, 7 tu tak jadi, batal. Kita kena buat balik semula yang kelima. Kalau problem ke-4, tapi kita teruskan 5, 6, 7, 5, 6, 7 tu batal. Tak kira. Kita betulkan 4. Kalau semua clear, semua selesai. Okey ustaz, kita tak ada masalah, semua kita okey. Okey dah okey, jom kita pergi. Kena jujur. Ini ibadah kita. Jangan sebab kita nak jaga nama kita, nak jaga ilmu ke, tak betul pun kita kata ya. Tak ada masalah. Padahal ada masalah. Tanggung sendiri. Saya tak boleh nak cek. Mutawif tak boleh nak cek. Ya ke? Lillahi ta'ala, sumpah tak ada. Tak ada masa saya nak buat gitu. Tak ada sampai tak macam tu. Apa jemaah kata A lah. Okey, tak ada, jom. Kalau betul-betul ada masalah, tanya. Jangan malu-malu. Kita bayar mutawif tu untuk jawab soalan kita. Tu selalu saya pesan. Yang pergi dengan saya ni tak ada masalah lah. Yang tak pergi dengan saya. Ada berapa jemaah kita, peserta kita ni, dia dekat Mekah sekarang. Malam tadi saya WhatsApp dengan dia. Dia kat Mekah. Yang tak pergi dengan saya, kena banyak tanya. Biarlah soalan tu soalan macam soalan bodoh. Biarlah soalan tu berulang kali. Jawab. Bukan jawab, tanya. Kena tanya. Memang mutawif tu kena jawab. Sebab kita bayar. Kita bayar dia untuk dia cek kita punya ibadah kita. Jangan malu-malu. Sebab kalau masalah, kita yang tanggung. Bukan dia yang tanggung. So, selepas habis tu, barulah kita pergi sa'i. Syarat sah yang pertama adalah dilakukan selepas tawaf umrah. Maknanya kena selesai betul-betul dengan sempurna. Cukup 7 kali, cukup syarat sah dia, betul tak betul,
barulah boleh sa'i. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai di Safa dan berakhir di Marwah. Ni Safa tiang ni. Ni Marwah. Kena start dekat sini, Safa. Akhir kat Marwah. Itu yang kedua syarat sah. Sana ada signboard. Ada signboard. Safa pula. Safa start. Dah tulis. Ataupun situ ada lampu hijau. Ataupun ikut saya lah. Kena faham jemaah. Biasanya umrah yang pertama, yang kita selalu ikut mutawif, umrah pertama kali ni, tujuan dia apa dia? Yang pertama adalah untuk kita buat umrah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita belajar selok-belok dalam masjid. Sebab tu kena sentiasa alert, peka. Mana kita masuk, dekat mana kita kena keluar. Sebab takut-takut umrah kedua kita nak buat sendiri kan. Ada jemaah dia nak buat sendiri umrah kedua, tak nak ikut mutawif. Jadi dia dah tahu mana jalan dia. Mana masuk, mana keluar. So, kat situ kita akan beritahu, okay, ini kawasan Safa. Kita akan beritahu lah, biasanya semua kita akan beritahu. Ataupun ikut orang. Biasa orang lepas tawaf, dia akan pergi ke Safa. Jarang dia terus pergi balik hotel. Jarang ada orang macam tu lah. Kecuali kalau dia nak terberak sangat kan, dia balik hotel. Itu biasa. Okay, mulai Safa dan berakhir di Marwah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cukup 7 kali dengan yakin. 7 kali macam mana? Daripada Safa ke Marwah dikira 1. Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, 5, 6, 7. Habis. Jangan buat macam haji ni, Safa pergi Marwah, dia patah balik Safa dikira 1. Safa ke Marwah, dia patah balik Safa 2. Mana dia 14 kali dia buat. Balik merangkak je. Pasal haji, lamanya penatnya sa'i ni. Berapa kali buat? Rupanya dia buat 14 kali. 14 kali dia buat. Dia salah kira. Macam mana? Sa'i dia sah. Terlebih sah lah tu. Terlebih sah. Tetapi kalau tak tahu tak apa. Jangan sengaja. Ustaz, saya rindulah Kaabah ni Ustaz. Saya nak tambah lagi 1 tawaf boleh tak? Itu batal. Bukan batal. Itu berdosa. Menambah rukun. Tak boleh. Sa'i gitu juga. Ustaz, saya ada tenaga lagi ni. Saya nak buat sampai 10 sa'i. Kau salah kitab ni belajar ni. Salah orang. Tak boleh. Menambah rukun. Baik. Dengan yakin Yakin ni macam mana? Pertama, yakin dengan diri kita. Kita yakin. Kita sendiri yang kira. Ataupun memang kita yakin ikut orang yang kita percayai. Berhati-hati. Baru-baru ni kes yang saya pernah sebut sebelum ni. Ada jemaah, dia buat kiraan. Macam mana kita nak tahu kita punya kiraan tu betul tak betul? Banyak cara. Ada orang guna cara pakai jari. Dia sa'i 1, dia pakai jari. 2, ada pakai jari. 3 sampai 7. Tawaf pun macam tu juga. Tawaf 1 dia pakai jari. Saya pakai jari. Masing-masing. Saya selesa pakai jari. Ada orang dia pakai tasbih. Ada orang dia pakai digital. Ada orang dia pakai zikir. Ada orang dia pakai surah. Dia ambil start daripada surah An-Nas tu sampai ke bawah dia hafal. Kalau tabbah syahadah tu dia tahu tabbah syahadah tu nombor berapa. Dia hafal gitu. Tetapi ada satu kes ni, jemaah dia pakai tasbih. Dekat kedai ada jual tasbih 7 biji. Balik daripada umrah, dikira balik tasbih dia tu ada 6 biji. Rupanya dia salah beli. Bini dia 7, dia je 6. Berderau darah dia. Dia dah balik lepas 2 hari. Lepas tu kita biasalah, kita balik umrah ni, kita godeh kita punya slim bag kan. Tengok barang-barang. Tengah godeh tu, dia tengok tasbih dia. Dia kira 1, 2, 3, 6. Sampai 6. Mungkin ada 6 biji. Berderau darah dia. Dia kira lagi sekali 6. Dia panggil bini dia, yang tengok tasbih kau. Dia tengok tasbih. Macam mana kau boleh tujung? Kau cuba kira aku punya tasbih ni berapa? Bini, bang, apa asal bang punya 6 bang? Abang makan ke? Tak ada, mana tahu. Rupanya memang kena hati. Tu kesilapan, khilaf lah manusia. Kesilapan manusia yang jual benda tu. Kena kira. Tak masal-masal, kena talul esar. Umrah dia tak sah. Dia buat umrah masa tu 4 kali, tak silap saya. Orang utara, orang Kedah. Dia buat umrah 4 kali, 4 tak sah. Dia tahu sunat pun pakai tasbih tu. Dia kata, aku yakin Ustaz, memang aku punya umrah tak sah. Tu nasib baik jenis orang belajar. Kalau jenis tak belajar, beza kita ni belajar tak belajar,
Saya percaya kita akan buat silap. Bukan akan. Kemungkinan kadang-kadang ada buat silap, ada tak buat silap. Tapi at least kita tahu. Sebab dah belajar. Jadi haji ni alhamdulillah dia jadi belajar, dia tahu dia silap. Dan dia tahu tak sah umrah dia tak buat umrah. Jadi dia kena buat tahlul ihsar, sembelih seekor kambing. Adakah dikira umrah dia? Tak dikira umrah. Dia ibarat tak ada umrah. Dia kena datang lagi sekali buat umrah wajib. Umrah wajib. Kerana sebiji tasbih je. Kerana sebiji tasbih. Adakah berdosa? Tak. Dia tak tahu, tak sengaja. Cuma dia tak ada umrah lah. Dia tak ada umrah. Baik. Jadi kena yakin 7 kali. Dengan yakin. Kalau sa'i, saya tak kira pakai jari. Saya kira macam mana? Saya kira marwah ni, saya kena landing 4 kali. 1, 2, 3, 4. Selesai. Itu saya punya kiraan. Saya tak kira setiap jalan, setiap perhentian. Saya akan kira kawasan marwah je. Maknanya saya akan jalan marwah 4 kali. Kalau kita 4 kali, cukup 7. Maknanya sini 1, 2, 1, 3, 5, 7. Marwah mesti nombor ganjil. Safa nombor genap. Jadi kalau kita 1, 3, 5, 7, maknanya 4 kali kita ke marwah, maka kita cukup 7 kali dengan yakin. Tu cara saya. Senang, tak payah nak kira banyak-banyak. 4 kali je kita kira. 1. Berapa kali dah marwah? Baru 2 kali. Itulah senang. Sebab marwah ni jauh. Perjalanan marwah Safa ke marwah 7 kali pusingan sejauh 3 km. Pergi duduk kat highway RNR ni, tengok 3 km jauh mana? Jauh. Sebab tu biasa saya umrah yang pertama je saya pakai jalan kaki. Yang kedua saya naik motor. Itu jemaah nak ikut-ikutlah, tak nak ikut sudahlah. Saya tetap naik motor. Naik motor. Standby lah duit motor RM50. Jauh. Melecet. Kena dengan peha bergalis, belaga kan, macam-macam. Baik, tu yang ketiga. Yang keempat, sa'i sehingga hujung tempat sa'i. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Baik. Dia ada hujung tempat sa'i. Kena naik bukit. Dekat Safa, bukit dia lebih tinggi, lebih rendah berbanding Marwah. Mesti ada orang dia suka main cross. Bawa kat tengah dia cross, tengah-tengah ni. Ada cross. Tak sah sa'i dia. Dia kena daripada Safa sampai ke Marwah, naik bukit, dia bawa dia boleh U-turn. Boleh U-turn balik. Dia naik bukit. Kat situ dia punya had sa'i dia. Had sa'i. Sampai Safa pula naik bukit. Sampai Marwah naik bukit, dia kena naik bukit. Itu maksud dia. Sa'i sehingga wujud tempat sa'i. Nanti saya tunjukkan video dia lah. Sini insyaAllah ada video mungkin. Yang kelima, sa'i di Batunul Wadi'. Yang ini tempat yang maklum yang telah ditetapkan. Tempat sa'i ni namanya Baitul Wadi'. Nama tempatnya. Batunul Wadi'. Nama tempat sa'i ni. Tempat sa'i ni, wanita yang kedatangan haid pun boleh datang. Katalah contoh, kita hari pertama sampai nak buat umrah, datang haid. Ustaz, semua pergi masjid Ustaz, saya nak buat apa? Bosanlah duduk kat hotel. Okey akak boleh duduk dekat tempat sa'i. Duduk je lah tengok orang sa'i berjalan. Nak zikir ke, boleh, tak ada masalah. Sebab tu kawasan tak perlu suci daripada ada besar, ada kecil. Sebab kawasan sa'i tu bukan kawasan masjid. Dia dikira sebagai luar masjid. Tempat sa'i tu, dia luar masjid. Walaupun bangunan dia bersambung, tetapi ulama' dia tetapkan sa'i itu bukan kawasan masjid. Wanita yang kedatangan haid boleh datang. Sebab itu, saya bagi contoh wanita kedatangan haid. Ketika dia tawaf, dia suci. Habis dia tawaf 7 tu, dia sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, dia jalan ke sa'i. Dalam perjalanan ke sa'i, darah dia baru keluar. Dia ada rasa lekit-lekit dan sebagainya. Baru keluar. Adakah dia perlu stop atau teruskan sa'i dia? Teruskan je, tak ada masalah. Tak payah ambil wuduk pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh terus buat sa'i. Tak perlu stop. Ustaz, lah saya tengah haid Ustaz, nanti saya sambung, tunggu suci baru saya sambung. Tak payah. Yang kena berwuduk suci daripada ada besar ada kecil adalah tawaf saja. Niat tak perlu suci, sa'i tak perlu suci, tahallul tak perlu suci. Tawaf saja.
Sebab itu wanita dalam keadaan haid, niat wajib dia kena niat. Wajib dia kena niat. Wanita dalam keadaan haid. Okey. Dan yang keenam, okey, yang keenam, sa'i bukan tujuan lain selain sa'i. Salah tulis ni. Selain tawaf pula. Bukan tujuan selain sa'i. Padam. Kena niat dengan sa'i. Tengah sa'i, dia cari bini dia. Tengah sa'i cari laki dia. Kak, mana kak? Saya cari laki akak. Bila hilang dia? Masa lampu hijau. Orang ajar lari-lari anak, dia lari-lari bapak. Dia lari bapak betul-betul, dia langkah besar. Terus tinggal bini dia. Rupanya dia dah janji dengan bini dia, siapa lambat belanja nasi Arab. Rupanya berlumba. Tak boleh. Tak sah sepanjang sa'i. Itu nanti sekarang ni sebelum kita rehat, kita belajar teori dulu. Nanti lepas rehat baru kita akan buat praktikal. Kita belajar praktikal. Ni kita nak buat teori dulu. Baik, tujuan mestilah tujuan kerana sa'i, tak boleh tujuan lain. Boleh? Tengok, ada lagi tak isu tentang sa'i? Okey, ada soalan Kalau sa'i tu tak ada air sunat pun boleh kan? Boleh? Tapi apa? Tak payah sunat, kan sembahyang sunat. Umrah sunat. Sembahyang sunat. Okey. Dia sembahyang sunat selepas sa'i tak ada. Dia tak ada, memang tak ada. Dia ada sembahyang sunat tawaf, sembahyang sunat sa'i tak ada. Tetapi kalau ada wuduk lagi bagus. Hukum dia sunat, dapat pahala sunat. Kita cuba tengok muka surat sebelah dia ni. Sunat ketika mengerjakan sa'i, tengok sunat-sunat dia. Yang pertama, sunat dia berwuduk. Jadi siapa yang buat umrah, buat sa'i tak ada wuduk, pahala sunat tak dapat lah. Tu je, pahala sunat tak dapat. Jangan gatal buat sembahyang sunat sa'i, tak ada buat orang, tak ada. Buat apa nak sembahyang ni? Sembahyang sunat sa'i Ustaz. Wah, parah. Tak ada jangan. Okey. Tak apa. Dalam rukun umrah, okey, dengar ni Molek. Dalam rukun umrah ada 4 pekerjaan kita buat. Niat, tawaf, sa'i, tahlul. 4 je, yang ni tertib makluman. 4 rukun ni, pekerjaan yang kita kena buat, hanya satu je kena suci, kena wuduk. Tak wuduk tak sah. Tawaf je. Niat tak apa, sa'i tak apa, tahlul tak apa. Ni kena. Tapi hukum dia sunat kalau ada wuduk setiap rukun. Dapat pahala sunat. Ada lagi bagus. Gitu. Sebab tu wanita kedatangan haid, dia boleh lepak dekat sa'i. Kawasan sa'i tu dia boleh duduk. Tak tahu nak ke mana kan. Seminggu, kadang ada yang jenis lebih daripada seminggu haid dia. Jadi dia tak tahu nak ke mana, nak masuk masjid tak boleh. Dia boleh datang ke tempat sa'i, lepak kat situ. Orang buat umrah, buat semayang, dia duduk kat sa'i. Tengok, daripada lepak kat shopping complex, kan, nak bilik, baik dia lepak kat situ. Tapi pastikan dia kena bersih lah. Kena sucikan badan dulu, wangi-wangi, baru pergi tempat sa'i. Baik. Tu, pertama wuduk, sunat. Kalau buat, dapat pahala. Yang kedua, menghadap Kaabah, kiblat sambil bertakbir. Itu setiap kali kita sampai di kawasan Safa dan Marwah. Kita sampai ke Safa Marwah, nanti saya akan buat praktikal lah. Nak buat praktikal sekarang tak boleh, tengah rakam kat sini. Kan tak nampak. Tengah Safa nanti kita akan takbir. Bismillahirrahmanirrahim, ngadap Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilham. Itu hukum sunat. Kalau tak nak menonong pun boleh, tak ada masalah. Daripada Safa, kita jalan, pergi Marwah, kita takbir. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilham. Kemudian kita jalan, pergi ke Safa pula. Takbir lagi. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilham. Jalan terus. Tu dapat pahala sunat. Buat macam tu. Tapi kalau nak nonong, pergi Marwah, patah balik Safa, pergi Marwah, itu tak ada masalah. Tak berdosa. Tak dapat pahala sunat. Yang ketiga, muwalat, berturut-turut. Maknanya tak ada berstop. Lepas Safa pergi Marwah, takbir, kemudian pergi Marwah, Safa pula. Tak ada rehat-rehat. Tak ada sampai Marwah, let dulu orang kejap. Dah lama, baru datang balik. Tu pahala sunat tu tak dapat. Muwalat tak dapat. Berturut-turut.
Ataupun tengah sa'i dia nak pergi jamban dulu, kencing. Sa'i sejuk kawasan dia. Sangat sejuk. Bilik air dia dekat belakang kawasan sa'i. Dekat bilik air belakang sa'i tu, asal tapak bilik air tu rumah Abu Jahal. Rumah Abu Jahal dia buat jamban. Sekarang ni jamban awam. Dia duduk kat belakang tu. Biasa banyak yang jemaah buang air kat situ lah. Kawasan ni memang sejuk. Bayangkan kipas lagi ada, dengan aircon lagi. Kita lelaki kaki dah tak boleh pakai stokin. Memang sejuk kawasan dia. Jadi kalau tak buat berturut-turut, pahala berturut-turut tu tak dapat. Pahala sunat berturut-turut tu tak dapat. Kemudian apa lagi? Berlari-lari anak bagi lelaki. Perempuan jangan lari anak. Lari baby ke pun tak boleh. Lari tak boleh. Lelaki saja lari-lari anak. Lari-lari anak, apa maksud lari-lari anak? Buka langkah kecil je. Langkah pendek. Yang mana pasangan ni, suami isteri kita ni boleh ikut kita pun dah memadai. Ada jemaah daripada negara lain, dia berlari maraton. Mungkin kitab dia tulis maraton kan, kita tak tahu. Berlari betul. Selok-belok dia lalu. Itu jangan ikut. Ustaz, dia tu boleh berlari ke Ustaz? Saya dah geram dah dengan dia ni Ustaz. Tahulah kau juara kampung. Jangan. Kita ikut kitab. Yang berlari. Lari-lari kecil langkah kecil. Dekat mana lampu hijau? Nanti lepas rehat kita akan cerita. Dekat mana? Kita buat praktikal. Kemudian, itibak pada semua pusingan. Itibak, buka bahu kiri. Tu sunat. Ramai jemaah ditutup sebab sejuk. Adakah berdosa? Tak berdosa. Pahala sunat buka bahu kiri tak dapat. Tu je. Ada jemaah dia tak tahu. Saya pernah jumpa jemaah ni 7 kali dia pergi umrah. 2 kali pergi haji, 5 kali pergi umrah. Bila kita cakap macam ni, kena buka itibak. Dia kata, tak pernah pun buka itibak waktu sa'i. Semua tutup. Saya kata, bukan saya cakap. Kitab yang kata. Aku bukan ulama. Ni kitab kata kena buka. Kita tak nak benda ibadah ni, dia jadi macam satu budaya. Jangan ikut budaya. Ikut apa kitab kata. Bila kita ikut budaya, tu yang kita tak boleh nak terima. Itibak. Katalah tengah tawaf, kita itibak. Buka bahu kiri. Habis tawaf, kita nak sembahyang sunat, tutup. Sebab sembahyang sunat tak disunatkan itibak. Tak ada kitab kata sembahyang sunat tawaf kena itibak, tak ada. Sebab tu tutup. Lepas habis sembahyang sunat, pergi minum air Zam-Zam, kemudian jalan pergi sa'i, buka balik. Buat sa'i. Habis sa'i, 7 pusingan, kita nak buat tahlul kan? Tutup balik semula. Tutup. Sebab tak ada disunatkan tahlul beritibak, tak ada. Jadi itibak ni waktu bila? Ketika tawaf dan ketika sa'i saja. Mana kata perjalanan daripada hotel pergi ke tempat Kaabah tutup. Ni ada jemaah dekat KLA dari itibak. Satu KLA dipusing dengan cucu dia beli gula-gula. Awal sangat itibak. Dengan panang udah BCG pun ada lagi. Macam-macam. Okey? Dah, tu 6. Sunat-sunat. Okey, itibak. Kemudian, sunat berdoa. Berdoa. Nak doa apa Ustaz? Doalah apa saja. Ada buku boleh doa. Sa'i jangan risau. Nak baca doa pakai buku pun boleh. Sebab bahu kalau beralih pun tak ada masalah. Tawaf je hati-hati. Jangan kita tawaf sambil baca buku. Takut orang ke sana kan kita ke sini. Susah. Itibak boleh baca doa. Bacalah doa apa-apa. Baca doa apa-apa. Baca doa apa yang kita perlukan. Tu lebih baik. Bacalah doa apa kita perlukan. Ustaz, saya dah habis dah doa Ustaz. Semua saya minta, semua dah habis. Jangan cakap dah habis. Kita manusia tak pernah habis. Bukan dah habis. Kita tak tahu, dah blur. Tak tahu nak minta doa apa. Sebab tu saya ada sediakan, kalau nota yang lama tu, saya ada senaraikan 25 doa. Buat. Guru saya dulu suruh saya buat 101 doa. Ataupun 101 impian. Buatlah. 101. Pening nak buat 101. Sampai 20 pun dah blur dah. Apa lagi kau nak minta? Buat doa siap-siap sebelum nak pergi umrah. Sampai sana tinggal baca je. Satu tawaf, sekali pusingan, satu doa. Jangan habiskan. Simpan sikit. Satu tawaf, satu doa. Satu tawaf, tawaf kedua, satu doa. Macam tu. Dan sa'i begitu. Satu sa'i, satu doa. Sa'i kedua, satu doa. Lain-lain. Dah habis, ulang balik semula doa tu.
Kalau doa dah habis. Berdoa dapat pahala sunat. Habis Ustaz kalau diam je Ustaz, sah, sa'i dia tak ada masalah. Sah. Diam je. Asal aku diam, suka hati aku. Diam. Tak apa masalah. Jangan kita marah dia. Oi, berdosa kau tak doa, kau diam, kau sombong. Jangan cakap macam tu. Dia belajar, dia tahu tak berdoa tak dapat pahala sunat. Dia suka hati dia lah. Yang terakhir sekali adalah berjalan kaki. Sunat berjalan kaki. Jadi siapa yang buat umrah berjalan kaki dapat pahala sunat. Kalau pakai motor, tak dapatlah pahala sunat jalan kaki. Kalpa larat lah, larat. Hati-hati dengan tapak. Bagi lelaki maupun perempuan. Ada jemaah, dia suka pakai lotion dekat tapak kaki. Bagi wanita lah, jemaah wanita. Kalau yang pakai lotion dekat tapak kaki, pastikan jangan masuk bilik air. Licin. Jatuh. Mudah dia jatuh. Laki gitu juga. Dia suka pakai lotion, lepas tu baru dia niat umrah. Sa'i pun jatuh. Nak pakai lotion selepas buat umrah. Biasa kalau umrah ni, biasa jemaah kaki dia akan pecah. Apa sebab pecah? Sebab yang pertama kita jalan panjang. Kita jalan banyak. Lepas tu dekat sa'i tu kawasan dia sejuk. Kita nak pijat pun sakit. Sejuk. Seterusnya kadang-kadang dekat lantai tu cleaner dia cuci pakai chemical paling kuat. Chemical dia tinggi sangat. Grade A. Chemical tu lah yang akan merosakkan kulit kita, kulit kaki kita. Sebab tu saya nasihat pada jemaah, kalau kita pijak lantai masjid tu, tengah cuci kita pijak, balik kena cuci. Balik kena cuci. Untuk nak cantikkan kulit kita lah. Kena cuci. Dan lagi satu saya nak ingat, ni pesan pada doktor juga. Doktor pesan pada saya, suruh pesan pada jemaah. Jemaah yang ada kencing manis. Dengar ni. Jemaah yang ada kencing manis ataupun ada gout, jangan masuk masjid ketika masjid tengah cuci. Sebab ada jemaah haji yang dibawa, doktor ni orang naik PE doktor tu. Saya jumpa dia. Jemaah haji, dia pijak ketika masjid tengah cuci, dia tengah kencing manis. Kaki dia rosak, kena potong kat sana. Kena potong kat sana. Sebab tu hati-hati. Sebab sana sabun dia tu, dia tak bilas dengan air. Dia tembak dengan sabun, dicuci, dikeringkan, lepas tu dah dibiarkan. Kita tanya, kenapa engkau tak bilas? Kan bahaya ni. Dia kata sebab kuman datang berbagai negara. Satu dunia turun kat sana. Tak tahu macam-macam virus dibawa. Sebab tu dia kena buat macam tu. Sebab tu saya nasihat, balik daripada masjid, kalau boleh setiap kali balik daripada masjid, cuci kaki. Cuci kaki. Okey. Peringatan kepada jemaah. Bawa dia ni. Pastikan jemaah berada di Bukit Sofa untuk melakukan sa'i, kerana ramai jemaah tersilap bermula di Bukit Marwah. Ni kes banyak berlaku. Dia start dekat Marwah. Apa sebab kita tulis ni? Sebab ada berlaku. Sebab tu kita beritahu. Lepas ni saya akan tambah lagi, jemaah tak boleh pakai telekung bagi lelaki. Sebab dah ada kes kan. Contoh. Baik, yang kedua, Bukit Sofa agak tinggi sedikit dan berdekatan dengan kawasan lampu hijau. Marwah dia rendah, Sofa dia tinggi sikit. Yang ketiga, ketika berada di Bukit Sofa, Baitullah Kaabah sebelah kiri. Ni. Ketika kita berada di Sofa, Kaabah belah kiri kita. Kita ngadap sana kan? Kaabah belah sana. Kaabah berada sebelah. Ketika berada di Marwah, Kaabah belah kanan. Baik. Sila baca arahan papan tanda atau bertanya kepada jemaah yang lain. Okey, ada soalan nak tanya? Sebelum macam awal lagi nak rehat ke nak rehat? Okey, baik. Apa dia? Okey. Okey. Boleh. Boleh tak perempuan makan pil tahan haid? Boleh, hukum dia harus. Tak ada masalah. Cuma pil tu dia tak boleh makan sebulan atau seminggu nak gerak baru makan. Dia kena makan awal.
Macam ni bulan 4 nak pergi kan, bulan 1 dah kena makan. Sebab mungkin bulan pertama kedua dia nak stabilkan dulu dia punya kitaran head dia tu. Ini seminggu nak gerak baru makan, tak jadi. Tak jadi. Tapi yang pengalaman saya bawa jemaah, dia nurse sister dekat hospital Muar ni, Azwan lelaki dia tu, saya pernah bawa bini dia. Trip kita masa tu kita pergi Madinah dulu. Madinah dia okey, boleh pergi semayang. Hari pertama nak gerak ke Mekah, baru hari tu darah dia keluar. Pagi tu naik bas, lelaki dia cakap, kawan saya kata, "Pi, bini aku datang." Kata tak apalah, suruh dia niat juga. Hari pertama kita buat umrah wajib, dia tak ikut. Besoknya baru dia buat umrah. Berhenti head dia. Head dia berhenti. Dia boleh buat umrah 2 kali, tak silap saya, umrah sunat 2 kali. 2 ke 3 kali dia kata dapat buat sunat. Habis dia buat umrah 2 kali, 3 kali. Masa tu trip saya tu setiap hari buat umrah. Umrah 7 kali. Zaman tu lah saya buat 7 kali umrah. Mana kata kita ada 8 hari 7 malam, setiap hari ada umrah. Tu tak ada lagi travel lain buat. Jadi ada jemaah dia tak nak buat hari besok, boleh buat hari lain. Kita setiap hari kita ada buat umrah. Jadi lepas dia buat umrah 2 kali ke 3 kali, barulah darah head dia keluar balik semula. Sampai dia balik. Saya tanya, benda ni kebesaran Allah kan bagi kan? Saya tanya, bini kau makan ubat ke? Dia kata tak ada, bini aku tak makan ubat. Cuma dia amalkan, laki dia ni dalam roda banyakkan berdoa. Itu peranan suami. Peranan suami. Kena bantu isteri macam tu. Dia banyak berdoa. Setiap kali dia masuk roda, dia berdoa, "Ya Allah, kau bagi peluang isteri aku ni untuk buat umrah." Sebab memang dia dah boleh baca, hari pertama darah haid dia akan keluar. Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa, yakin. Okey? Okey, soalan? Kita ada nasi ayam kat luar ni, nasi ayam berempah. Orang bagi pasir. Okey, bacaan. Dia hukum dia sunat membaca ketika tawaf dan ketika sa'i. Tetapi kalau kita tak tahu nak baca apa, banyakkan zikir. Kira. Itu kita boleh create sendiri. Contoh, kalau bab zikir pula, yang guru saya pesan, kita biasa zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Bacalah yang pertama subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Habiskan satu tawaf. Allah. Habis. Walhamdulillah, 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 walhamdulillah. Lepas tu, habis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah. Habis kan. Lepas tu tak tahu lagi. Astaghfirullah, istighfar. Lepas tu selawat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau boleh biar istighfar dulu. Istighfar, selawat, barulah kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Cukup 7. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, kita tahu kita ke berapa. Kita kira lah dari yang ke berapa. Itu cara zikir. Ikutlah. Tasbih harian, boleh? Baca. Apa yang kita biasa baca. Ataupun nak hafal alif bata. Alif, 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 alif. Dia tahu alif. Boleh, tak ada masalah. Dapat pahala 10 darajat, 1 huruf. Alif, 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 alif. Itu ba. Orang langgar bab, terlepas pula cakap. Jangan melatah. Ba. Ta. Apa cara sekalipun, itu dia tak ada tetapan cara kira macam mana. Itu masing-masing. Poin dia cukup tujuh dengan yakin. Tujuh dan yakin. Dia kena ada dua tu. Tujuh dan yakin. Ada yang pakai tasbih, ada yang pakai jari. Terpulang. Mana cara nak pakai? Ada yang pakai, rasa tak ada, tu je lah. Sa'i gitu juga, sa'i. Buatlah subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang pakai buku, dia tengok sa'i pertama, boleh. Cuma tawaf tu elakkanlah, sebab kita nak fokus. Kita tak nak terlalu kita nak jaga yang sunat, yang wajib kita tak jaga. Terlanggar orang nak kerja yang sunat.
Sama juga nak cium hajar aswad. Nak cium hajar aswad hukum dia sunat, tetapi sebab nak kerja yang sunat, kita sakitkan orang sebab nak cium. Menyakitkan orang, hukum dia haram. Berbeza dengan. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Niat umrah, tawaf. Okey. Salah satu sunat juga adalah niat tawaf dan sa'i. Kalau contoh tawaf yang pertama kita sampai, kita niat sahaja aku tawaf 7 keliling, tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Itu hukum dia sunat, tak wajib. Daripada hotel kita terus sampai ke Kaabah, terus menonong jalan pun boleh, tak ada masalah. Itu hukum dia sunat. Tapi kalau kita buat dapat pahala. Begitu je sa'i, sunat untuk kita niat. Sampai ke Safa kita niat sahaja aku mengerjakan Safa umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Itu hukum dia sunat. Sunat, tak buat tak ada masalah, boleh. Ji? Sa'i. Yang pertama dilakukan selepas mana sunat dia? Sunat. Oh, kalau sa'i kita pergi berkumpulan lah. Biasa sa'i yang pertama kita pergi berkumpulan. So, kita pergi secara berkumpulan. Sa'i yang pertama. Biasanya untuk yang pertama ada jemaah yang dah biasa pergi. Saya bagi peluang. Okey, jemaah siapa yang biasa dah pernah pergi sebelum ni, yang dah tahu boleh buat sendiri, boleh terus buatkan. Tak payah tunggu kita orang. Yang mana first time ikut saya. Yang pertama kali ikut saya. Jangan yang pertama kali ikut yang dah pernah pergi. Kalau boleh jangan. Suami dia pernah pergi banyak kali, bini nak ikut suami dia. Kalau boleh, kalau suami dia tahu, okey, tak ada masalah lah. Kalau suami tahu. Kalau tak, rasa tak yakin, pergi dengan saya lah. Dan kena faham bila ketika tawaf, bahu kan tak boleh baris. Sama juga saya tak boleh nak pandang belakang. Jadi bila saya dah start tawaf, kita dah mula start mula, saya memang tak boleh nak check belakang ni betul ke tak betul. Kena hati-hati. Saya tak boleh pandang belakang. Tu betulkan sikit, ni bau dia. Kan saya pula yang batal. Tak boleh. Sebab tu kalau saya dah jalan-jalan, kecuali kalau trip baru-baru ni, kita pergi ada 2 orang mutawif, okey, satu mutawif jaga depan, satu mutawif jaga belakang. Itu selamat. Macam kita ni, saya seorang je. Jadi saya biasanya kalau tak, saya tengah-tengah. Dan kebiasaannya, kalau kita tawaf, kita akan berpecah. Itu biasa. Itu normal. Kita itu normal. Sebab tu jangan sibuk cari saya. Jangan cari kumpulan. Teruskan sa'i. Takut-takut kalau kita cari, tawaf kita tu tak sah dan kita kena buat balik semula. Terus ke sa'i, tapi saya dah beritahu kita akan jumpa dekat lampu hijau. Itu hari tu saya dah beritahu kan. Itu yang pergi dengan saya lah, tak masalah. Sa'i pun gitu. Sa'i tak risau. Sa'i dia tak ada jaga bahu. Kita nak jalan mengundur boleh. Kita nak jalan bergolek pun boleh. Tak ada masalah. Nak buat belet kan pun boleh. Tapi tak ada kerja lah nak buat macam tu. Mana kata tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu kalau sa'i, saya boleh pandang belakang. Tak ada masalah. Okey. Skuter. Dia tingkat 4. Sebelum bumbung tingkat 4. Tak ada masalah. Kecuali kalau kita naik skuter buat tawaf. Tu kena hati-hati. Itu saya jarang saya nak pakai. Saya pernah buat sekali je. Susah pakai skuter ni. Susah ni bau. Bau je yang susah. Yang lain tak ada masalah. Memang susah lah. Saya dah pernah buat sekali dan saya tak buat lagi dah. Satu jauh. Yang kedua susah. Lingkaran Kaabah ni, lagi kita dekat, lagi pendek perjalanan dia. Lagi kita jauh dengan Kaabah, lagi jauh perjalanan dia. Nanti bagi dia ni nasi haji tu. Kalau sa'i Ustaz? Sa'i tak ada masalah. Sa'i boleh. Itu yang ada sampai tertidur tu. Ada yang belum pun ada. Saya pernah tertidur sekejap. Sebab syok sangat bawa motor ni. Syok sangat. Memang kena standby lah duit. Standby lah duit sa'i. Naik sa'i.
Sanggup tak makan lah. Kalau skuter ni, dia sama je. Kita naik atas, kita bayar pada kaunter tu RM50, kita naik skuter. Skuter, seorang. Tapi kontrol sendiri. Kita kontrol sendiri. Dia senang. Dia ke depan dan ke belakang, tu je. Kita picit, dia ke depan, kita lepas, dia berhenti. Kalau kita picit kanan, dia ke depan, picit kiri, dia ke belakang. Dia senang. Itu yang tak ada lesen boleh. Betul. Dia senang. Lepas tu dia tak ada masalah. Lepas tu satu seat RM50. Dia ada dua jenis, single dengan double. Ada jenis yang double, ada yang single. Single tu RM50, double RM100. Biasa yang double ni seorang bawa, seorang baca. Laki dia bawa, bini dia baca kan. Laki dia amin, amin, amin. Gitu. Jangan yang baca pula tidur. Dia tak baca. Wah, sedap kau duduk sebelah tak baca. Tak ada. RM50 lah. Jom saya tunjuk satu video ni sampai habis. Tapi dia jenis pakai bateri. Biasa bateri dia tu, jarak lama bateri dia, tawaf dengan sa'i habis. Kita buat sa'i habis. Ada yang berjalan lagi. Saya berjalan. Lepas habis tu saya berjalan. Yang sebelum kita rehat saya tunjuk video. Tapi sekejap. Ni. Ni lepas ni dah habis ni, dah habis umrah dah. Dah talul. Nak pulang balik. Abang jalan ni. Ini kawasan tawaf. Jalan. Kalau tengah tawaf jangan ambil gambar. Kan batal tawaf dia. Lari niat. Ni saya dah habis dah. Dah talul. Senang. Ni double. Saya single. Alhamdulillah kita baru selesai tawaf. Kita tawaf kita baru selesai. Dan kita dah pulangkan balik motor ni. InsyaAllah. Alhamdulillah mudah-mudahan. Diorang ni sa'i pakai motor. Tawaf tak pernah pakai motor. Jadi saya bawa dia berjalan tawaf. Jauh. Jangan memang jauh. Nak habiskan satu tawaf kat dalam motor ni apa? Jauh. Lama. Tu motor dia macam tu lah. Jangan risau, dia tak boleh wikang, tak boleh up, tak boleh. Dia memang tegak macam tu. Boleh? Dia tak dapat pahala mualat lah. Saing 1, 2 dan 3 tu nak naik motor, boleh? Nak upah orang kursi roda pun boleh, RM100. Kat situ ada orang tukang bawa, pekerja masjid, pegawai masjid lah. Kalau kita dah penat sangat, tak nak naik motor, nak naik kursi roda, bayar dia RM100, dia bawa kursi roda. Tawaf, kalau tawaf sekali dengan sa'i RM200. Ada kursi roda dia ambil daripada hotel. Daripada hotel, dia bukan daripada hotel lah. Dia daripada dataran. Kita kena datang ke dataran dulu. Ada pegawai pakai vest. Ada gambar dia. Nanti saya tunjuk. Dia ni, kita bayar dia RM200. Dia akan bawa kita daripada dataran tu, buat tawaf, sa'i, tahlul, patah balik. Siap dia ajar lagi. Dia ajar masuk masjid, baca doa apa, nampak Kaabah, baca doa apa, yang pertama baca doa apa, kedua, dia siap ajar. Jadi nasihat saya, kalau kita ada jemaah yang pakai kursi roda, dia orang pertama first time nak buat umrah, nasihat saya jangan waris tolong bawakan untuk umrah pertama. Jangan bawa. Upah orang lain bawakan. Yang tolak tu upah kan. Jangan kita, anak ke mak kita tak boleh, jangan tolakkan. Sebab kita tak tahu cara bawa kursi roda. Dia ada cara dia. Dia bukan jalan sembrono gitu. Dia ada cara dia. Sekarang ni kalau pekerja tu dia tak bawa ke dataran, dia akan bawa ke atas masjid. Jadi mana jemaah yang jalan kaki ikut saya akan bawa ke bawah. Yang kursi roda dia kena follow orang.
Biasanya saya dah pesan pada orang tengah bawa tu apa perlu buat. Tunggu kat mana. Kita dah beritahu dah. Haji akan naik kursi roda ni. Balik nanti Haji tak payah tunggu kita orang, terus masuk bilik. Balik bilik. Jadi kunci bilik jangan bawa pergi tawaf pula. Bagi kat dia. Kan dia tunggu kat luar bilik. Tak boleh balik. Macam tu. Okey? Boleh faham tak saya cakap selama ni? Boleh faham? Saya risau kalau saya cakap orang tak faham ni. Akak faham tak? Boleh faham? Haji sana boleh faham? Bang, boleh faham? Boleh Okey, baik. InsyaAllah kita akan berehat sekejap. Dalam lebih kurang 15 minit saya bagi masa. 10 sekarang dah pukul 10.25. 10.40 lebih kurang kita dah start masuk masuk dewan. Luar ni ada makanan nasi ayam ke apa dia orang bagi ni. Dengan air manis, air masak boleh ambil kat kowe. Boleh? Nanti lepas ni kita akan buat praktikal, sa'i dan kita buat tahallul terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.